Ini cerita 8 warga Malaysia yang menerima panggilan Baitullah dengan cara yang cukup unik dan luar biasa. Khair Arifin, Zikri Fuad Abdul Salam, Muhammad Izam Mat Nur, Muhammad Syahuri Zainuddin dan 2 wakil media Ahmad Syahuri Mat Jan serta penulis sendiri Abdul Rahman Ahmad. Tidak ketinggalan pasangan suami isteri Jasmi Jantan dan Zuraini Abdul Malik. Sebelum bergerak ke Lanzhou, iaitu ibu negara bagi wilayah Gansu, kami berbincang mengenai perjalanan seterusnya. Untuk tidak berasa bosan, Khair membuat perubahan pada komposisi penumpang dalam kenderaan. Haji, okey. Untuk Awi akan duduk depan, Syah akan drive. Kali ini kereta Hilux dipandu oleh Syahuri, manakala Awi, Izam, Andy dan saya menjadi penumpang. Izam sebelum ini lebih banyak memandu, justru peluang bergelar penumpang digunakan Izam untuk belajar serba sedikit bahasa Mandarin daripada Andy. No Quan. Quan means minor. Quan means Minor. minor. Minor of water. Drinking one. No. 热水 just means not cold. Just 热 means warm, hot. So let's say we in the restaurant, we didn't say 热水. Your shower water can be 热水. 热水. Yeah. Any water. Not which is- drinking or no. 冷水. 冷水 is more like the take water. That one. Yeah, that's 冷水. That's because that's cold water. In the room temperature. Kami memasuki Lanzhou. Ia sebuah bandar yang padat dengan pembangunan, tidak dapat lari dari kesibukan dan kesesakan kenderaan. Sepanjang perjalanan di bandar itu, kami terlihat struktur seperti menara dan kubah. Mula-mula 1, kemudian 2, dan kami terus mengira dan akhirnya kami dapati ada 5 buah masjid di sepanjang jalan bandar itu. Pada pengamatan kami, Lanzhou ini pastinya salah satu laluan sutera yang digunakan oleh pedagang Islam yang datang bukan sahaja untuk berniaga, tetapi juga menyebarkan syiar Islam sehingga berdirinya begitu banyak masjid di kawasan ini. Tidak lama kemudian, kenderaan kami melintasi pintu pagar Masjid Lanzhou yang tertera Zikuan Mosque of Lanzhou. Oleh kerana waktu zuhur yang masih beberapa jam lagi, kami bersiar-siar terlebih dahulu di sekitar bandar dengan harapan dapat mengisi perut yang mula berkeroncong. Syukur kami menjumpai sebuah restoran yang menjual makanan halal. Kedai ini menjual pelbagai masakan dan agak sukar bagi kami untuk membuat pilihan, sedangkan mengikut anak tekak kami, semuanya mahu dijamah. Di restoran ini, bahan seperti daging rebus turut ditimbang mengikut kehendak pembeli. Kami memilih mi sup daging kerana dikatakan Lanzhou popular dengan juadah ini yang diperkenalkan oleh kaum Hui sejak pemerintahan dinasti Tang. Cakap Mandarin. Gigi serta padu lamen. Maknanya satu mangkuk besar mi yang direbus. Lamen. Kami juga dibenarkan untuk meninjau sekitar bahagian dapur restoran untuk melihat sendiri proses membuat mi dan juga penyediaan sup untuk pelanggan oleh chef yang berpengalaman. Setelah kenyang, Syahuri mengambil kesempatan untuk membeli peralatan untuk kegunaan kenderaan yang terdapat di deretan kedai tidak jauh dari situ. Kami sempat bersiar-siar seketika bagi memenuhi masa yang masih berbaki dan berpatah balik ke Masjid Lanzhou sebelum masuknya waktu zuhur. Masjid Lanzhou ini dibina semasa pemerintahan Maharaja Wanli dinasti Ming. Tetapi semasa pemerintahan dinasti Qing, masjid ini menjalani pengubahsuaian sebanyak 2 kali. Pada 1990, ia dibina semula dengan strukturnya ditambah kubah. Ia bercirikan seni bina Islam dan dewan solatnya bercampur klasik Cina dan Arab.
Kami turut berjemaah menunaikan solat jamak Zuhur dan Asar. Sebagai musafir yang telah menggunakan kemudahan di masjid itu, kami kemudiannya bertandang ke pejabat pengurusan masjid untuk memaklumkan mengenai kedatangan kami. Syukur kami dialu-alukan oleh pegawai masjid yang kelihatan peramah dan senang hati untuk menerima kami sebagai tetamu. Kami juga dijamu dengan buah tembikai bagi menghilangkan rasa dahaga dalam cuaca yang agak terik di luar. Kami kemudiannya diperkenalkan dengan imam masjid bernama Haji Omar Mukhtar berusia 53 tahun. Apa yang membuatkan kami lebih gembira, Haji Omar boleh bertutur bahasa Melayu yang dipelajarinya ketika menuntut di Kolej Agama Sultan Zainal Abidin atau KUZA lebih 10 tahun lalu. Haji Umar Mukhtar. Di Masjid Imam. Imam masjid sini. Di sini. Umur berapa? Umar Mukhtar. Umur. Kamu umur kah? 53岁。53岁。啊，怎么样？马来西亚。53岁。 53. Ah, 53. Jangan nama jadi imam. Cakap. Saya dia cakap Melayu sikit. Lama jadi bukit. Namun oleh kerana sudah lama meninggalkan Malaysia, dia hanya dapat bercakap beberapa patah sahaja. Sesungguhnya kami tidak mungkin dapat melupakan saat kami berada di Lanzhou. Dan sebelum kami bergerak menyambung perjalanan, Imam Haji Omar berbesar hati untuk menerima pelawaan membuat pelepasan pengembaraan kami dari Lanzhou. Selang 3 jam perjalanan, kami tiba di Yongdeng sambil mencari bengkel kereta untuk membuat penyelenggaraan kenderaan. Hari ini Syahuri kelihatan begitu riang sekali kerana memandu bertemankan kami berempat yang tidak kering gusi sepanjang perjalanan. Yang lebih mengembirakan Syahuri ialah kerana dapat menikmati kuaci bersama awi yang dibeli di kawasan rehat sebelum ini. Sendiri je. Akhirnya kami membaiki tayar kereta di sebuah bengkel tidak jauh dari tempat penginapan kami malam ini. Dia macam ni, apabila setiap perjalanan yang jauh dengan kenderaan motor yang tak stabil, bila ada bebanan, maksudnya bebanan dan kita langgar lubang, balancing tayar dan angin dan pressure akan berkurangan. So, kita kena buat rotation, maksudnya kita swap tayar tu, yang belakang pergi ke depan, yang ke depan ke belakang. So, bagi balance rate. Sebab bila ada, contohnya steering gegar, jadi kita nak bawa tu tak rasa confident. So kita kena buat macam tu. Mesti bila dah tua. Muda dah tua. Sebelum selepas. Okay. Belakang sebaya. Ini sama. Dalam kesibukan menukar tayar, kami dipelawa oleh seorang wanita untuk memakan buah pish yang berbuah lebat pada sebuah pokok di depan rumahnya. Izam menawarkan diri untuk memetik buah pish tersebut sambil disaksikan oleh kami dan pemilik. Jom. Tuh, makcik tadi tengok dia kita tengah repair kereta tadi, dia senyum-senyum tu dipanggil. Rupanya dia panggil suruh panjat kan, bagi kita buah ni. Sedap, rasa macam buah pish. Zam, sebiji Zam. Zam, satu biji. Ni dia, buah dia. Kan, pokok dia macam tak ada apa-apa tapi bismillahirrahmanirrahim. Jom. Kami bersyukur kerana ada hamba Allah yang asing bagi kami, sanggup membenarkan kami memetik dan menjamah buah dari pokok yang ditanamnya di tepi jalan. Matahari mula hilang dari garis waktu. Senja yang mula bercumbu dengan malam memaksa kami untuk segera mencari tempat penginapan sejurus selesai urusan di bengkel. Dalam penat, saya sempat bertanyakan kepada Izam mengenai pengalamannya dalam pengembaraan kali ini.
Setakat ni terlalu banyak benda yang baru, termasuklah buah yang saya makan ni. Buah ni tak pernah lagi saya jumpa sepanjang hayat saya. Tiba-tiba hari ni saya panjat pokok ni. Menarik. Pengembaraan ni adalah satu peluang untuk saya mencuba dan memahami perkara-perkara yang baru. Terlalu banyak perkara baru yang saya pelajari. Agak sukar juga untuk kami mencari tempat penginapan yang telah ditempah sebelum ini. Namun kebetulan kami mendapati ada ramai orang, terutamanya wanita, sedang melakukan senaman seakan-akan tai chi. Dan kami tidak segan, malah mereka juga menerima kami untuk menyertai mereka. Tiba malam kami meninjau di kawasan sekitar sekiranya terdapat aktiviti penduduk setempat. Kelihatan deretan kedai makan, namun yang menarik perhatian kami ialah gelagat penjual daging panggang yang seakan-akan sate. Daging dicucuk dengan lidi besi, disaluti bahan rempah sambil digolek-golekkan di atas api yang marak. Stylo. Cara bakar pun lain daripada yang lain. Selesai makan, kami sambung melihat persekitaran bandar dan mungkin menjadi rezeki kami, secara tidak sengaja kami menjumpai sebuah masjid. Kami singgah solat berjemaah secara jamak sebelum merayau-rayau semula di sekitar kawasan itu. Kemudiannya perhatian kami terarah kepada sebiji durian yang terdapat dalam sebuah kedai menjual buah-buahan. Oleh kerana muskil mengenai harganya, Izam mendekati penjual di kedai tersebut. 3 kilo. Sekilo apa? Kilo RM40. Ringgit ke duit dia? Yuan. 40 yuan. Keesokannya sebelum meneruskan perjalanan, kami berkumpul di bilik Jasmi untuk berbincang mengenai perjalanan sejauh 600 km hari ini. Kami membuat keputusan roda bergolek pada pukul 10.30 pagi. Tetapi kami terlebih dulu perlu singgah mengambil semula pakaian yang telah dihantar ke Dobi untuk dicuci dan dikeringkan malam tadi. Bagaimanapun, setibanya di kedai itu, kami dapati Dobi tersebut masih tutup dan kami bernasib baik kerana ada Andy yang kemudiannya menelefon pemilik kedai tersebut. Kami merasa lega kerana tidak lama kemudian muncul seorang pekerja kedai Dobi bersama baju bersih kami. Okey. Saya betul. Lari terus. Belum selesai di Yondeng, kami seterusnya perlu mencari bengkel atau kedai barang keperluan kenderaan bagi mendapatkan minyak pelincir sebelum mengharungi perjalanan jauh. Kami menjumpai kedai yang menjual minyak pelincir pelbagai jenama yang dikeluarkan oleh syarikat tempatan. Walaupun diberi potongan harga, namun kami berasa was-was untuk membelinya kerana khawatirkan ketulinan keluaran negara itu yang terkenal dengan barangan yang tidak dijamin mutunya. Dapat diskaun 3 yuan. Okey. Kerana kesuntukan masa, kami terpaksa meninggalkan tempat itu dan terus memasuki lebuh raya Gansu. Masa sudah melepasi tengah hari dan perut mula berkeroncong dan kami tercari-cari kedai makanan halal. Sementara sampai ke tempat makan, kami terpaksa menjamah roti yang dibeli di sebuah kedai semalam. Tengah mencari tempat makan, sementara tu makan roti yang beli kat
kedai Cina semalam. Tapi Cina Islam. 60 je. Zikri kemudiannya mencadangkan agar kami berpatah balik tidak jauh dari situ kerana terdapat kedai menjual makanan Islam. 30 kilo betul tak cakap abang tu? Jauh ke tu pergi balik 30. Kalau itu patah balik sebab tadi aku nampak ada Kedai makan. Kedai makan sebelah arena tu tadi. Oh, dekat tepi kedai tayar tu. Kedai tayar. Alhamdulillah, kami sampai juga ke kedai makanan Islam yang menu utamanya daging biri-biri. Surah Al-Ma'idah ayat 1 bermaksud, wahai orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah janji-janji yang dimeterai. Dihalalkan bagi kamu memakan binatang-binatang ternakan, kecuali apa yang akan ditentukan tentang haramnya kepada kamu. Halalnya binatang-binatang ternakan tidak pula bererti kamu boleh menghalalkan pemburuan ketika kamu dalam keadaan berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut apa yang dikehendakinya. Tidak ketinggalan buah-buahan dan petis yang dibawa dari Malaysia. Kerana kesuntukan masa, kami memendekkan waktu makan kami sebelum kembali semula ke jalanan. Di China, terutamanya di bahagian barat negara itu, lebuh raya bagaikan permaidani yang terbentang luas, memberi keselesaan untuk pengguna jalan raya. Kami berasa syukur kerana dapat menerokai dan melihat dengan mata sendiri alam semula jadi sepanjang perjalanan di bahagian barat China. Seperti biasa, panggilan alam memaksa kami berhenti seketika bagi memberi ruang kepada mereka yang ingin ke tandas. Namun bagi Syahuri, dia terpanggil untuk melawat kawasan yang banyak tumbuh-tumbuhan di belakang kawasan rehat dan dia tercari-cari sesuatu di celah tumbuh-tumbuhan itu. Tengok, cendawan nak tahu kenal sebab cendawan apa? Kalau katakan beracun, bawah ni hitam. Kalau hitam maknanya Ni macam ni? tak. Ini dekat ni. Kan? Warna ni tak boleh makan. Serius? Itu warna apa? Ini warna putih. Nampak ni? Mana dia? Oh, batang dia. Ada bahkan ni yang ada. Dia topi ni, bawah topi dia. Oh. Sebab saya Persatuan Cendawan Se-Malaysia. Perjalanan jauh juga membawa kami ke kawasan tandus bila memasuki kawasan Yumen City. Adakala terlihat sekumpulan haiwan sedang mencari makan dan meragut rumput. Camel kat desert kita jumpa. Sekumpulan camel dia. Camel lah, Unta dia. Nampak tu. Lebih kurang ada dalam 20 hingga 30 ekor. Andy, camel. See? Ya Allah. Lebuh raya yang begitu lebar, tetapi ada kalanya tiada kenderaan melaluinya. Kami terdetik untuk berhenti seketika dan bergambar di situ untuk dijadikan kenang-kenangan. Kami sekarang berada 150 km menuju bandar Jiquan. Perjalanan 600 km terasa sangat jauh dan amat meletihkan. Dalam telat kepenatan, kami sebenarnya rasa bertuah kerana dengan izin Allah kami berpeluang mengembara sejauh ini dan menyaksikan keindahan alam ketika sang suria terbenam di sebelah barat, disusuli senja sebelum bumi Cina dibalut gelap. Minit sebelum tengah malam, kami sampai di tempat penginapan di Jinjiang Inn untuk berehat sebelum menyambung perjalanan sejauh 650 km keesokan paginya. Okey, Alhamdulillah kami selamat tiba di Hotel Jayuguan lebih kurang jam 11.40 malam. Okey, dalam jarak lebih kurang 600 km perjalanan hari ini,
singgah beberapa tempat, biasalah untuk makan, untuk solat. Tetapi kita ada misi yang lebih penting sebab besok kita akan masuk ke Xinjiang. So kita kena bertolak awal pagi selepas solat subuh, lebih kurang pukul 6 pagi. Supaya kita boleh sampai di sana pada waktu siang sebelum maghrib. Pagi ini kami sepatutnya bergerak pukul 6 pagi. Tetapi masih ada yang belum mendaftar keluar dari bilik penginapan menyebabkan pergerakan tergendala. Banyak perkara yang boleh dibuat sambil menunggu yang lain datang untuk berkumpul bersama kami yang sudah lama menunggu. Seperti biasa sebelum bergerak, kami mengadakan taklimat yang diketuai oleh Khair. Kali ini taklimat dibuat dalam bahasa Inggeris kerana kehadiran Andy yang diharap dapat turut menyumbang pendapat mengenai perjalanan kami nanti. Khair mengingatkan kami mengenai wilayah Xinjiang yang amat sensitif. Early at our destination because when we enter Xinjiang, okay, Xinjiang will be many spot check, police station or police checkpoint. Zikri pula mengingatkan kami tentang pentingnya mendapatkan tempat penginapan malam ini. Earlier before we arrive at our place, because like Anis says, or else the police will escort us to the hotel in the town, which is normally the most expensive hotel. Okay. Izam pula mengingatkan kami tentang pentingnya untuk kami sampai di Xinjiang sebelum pukul 7 malam. He told me yesterday that we got to arrive at the spare part at Toyota Center in Hami, is it? What kind of spare part? It's a Toyota logo dealership. Minyak, lubricants dengan oil filter. Because the oil filter that we see at the Yongdeng is really unsatisfying. So horror. Horror movie. Very horror one. Very horror. So you got no choice. You got to buy the spare part in the Toyota Center, the original parts and the lubricants. We got to reach there before 7. Khair kemudiannya menerangkan lebih lanjut mengenai pengembaraan kami kepada Andy agar dia tidak merasa sangsi dengan kehadiran kami di negara kelahirannya itu. I hope you not mislead or misunderstood us, okay? Because along the journey, whatever we record, whatever the video that we take, the photo is about our journey, about our adventures, about our moment, eating, staying. I understand. Hopefully you understand. We didn't have any bad agenda. We didn't have any political agenda. Okay, anything. Hopefully you understand. Because this is about our journey. Ketika dalam perjalanan, kami dapat melihat beberapa masjid daripada lebuh raya yang kami lalui. Kami juga dapat saksikan betapa suburnya bumi ini dengan tanaman hijau. Begitu juga bunga matahari yang ditanam oleh pekebun di China. Adakala kawasan hijau diselang-seli dengan tanah yang sedang dikerjakan untuk pembangunan yang akan dilaksanakan. Deretan kicir angin bukan sahaja di Bukit Bukau, tetapi juga di tanah rata. Setelah jauh perjalanan, kami berehat seketika di kawasan rehat Bulongji untuk mengisi perut dalam keadaan yang sejuk berikutan hujan semasa dalam perjalanan. Dalam keadaan begitu, kami makan apa sahaja yang terhidang walaupun sekadar mi Maggi. Perjalanan yang masih jauh tidak membosankan kerana ada saja pemandangan yang mencuri tumpuan kami. Dan tidak lama kemudian, kami menghampiri pusat pemeriksaan polis dan ketika itu kami sedar kami sudah berada dalam wilayah Xinjiang. Perjalanan diteruskan melalui lebuh raya yang lebar dan terlintas bagi kami untuk berhenti seketika untuk bergambar di tengah-tengah laluan yang ketika itu amat lengang. Ketika menyambung perjalanan, kami terserempak dengan dua pengayuh basikal di bawah matahari terik di lebuh raya Lianhao atau dikenali G30. Kami awalnya tidak mengendahkan mereka dan terus melintasi kedua-duanya.
Bagaimanapun kami terkejut apabila terpandang jalur gemilang berkibar megah di belakang basikal salah seorang daripada mereka. Untuk mengetahui siapakah penunggang basikal itu, saksikan episod seterusnya di hari dan waktu yang sama di saluran Astro 502 dan HIP TV 631.